إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه المعصوم وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا قرابتنا أجمعين، خصوصا إلى حاجاتنا ومقصودنا في الدنيا والآخرة، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من الزاهدين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung muka surat 4 kitab Jawi. Kitab Bumi tak tahu. Kita masih lagi pada bicara pendahuluan kitab Penawar Bagi Hati ini, iaitu pada nombor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, dan adapun hantarannya, maka iaitu hati manusia daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya. Baik kata dia, dan adapun hantarannya, yakni tempat disenkan ilmu tasawuf ini. Hantaran orang tak faham, sen orang faham, bukan? Ya, sen. Jadi tempat hantaran dia, tempat sen dia kat mana? Iaitu dekat hati. Kita nak post orang, kena betul alamat dia. Kita nak telefon kawan, kena betul nombor dia. Silap nombor, dapat alung. Alung Pak Imam dapat. Jadi begitulah ilmu tasawuf tadi. Mestilah kita hantarkan ilmu itu kepada hati kita, bukan nak tilik orang lain.
Jadi kita belajar ni bukan nak perhati salah orang. Belajar tasawuf ni sebab nak perhati salah diri. Terkadang perlu juga lihat kepada salah orang. Terkadang. Pasal apa? Pasal dalam Quran Allah Ta'ala sebut ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Suruhlah olehmu kepada kebaikan dan tegahlah olehmu akan kemungkaran. Siapa yang kita disuruh oleh Allah menyuruh cegah kemungkaran tu? Tentulah kepada manusia. Kambing tak kena. Kambing yang itik dia tak kena hukum syarak tuan. Yang kena hukum syarak ni manusia. Jadi kalau anak kita tak solat, kita kena marah dia. Kita kena didik dia, kena marah dia, kena hukum dia. Begitulah maksud kata tasawuf ni terkadang dihantar kepada hati kita. Bukan hanya kepada hati kita, tapi juga kepada hati manusia yang lain. Ya, sebab tu perintah Allah Ta'ala. Kita disuruh menjadi kamil mukammil. Bukan Mustafa Kamal. Kamil mukammil. Kamil ni ialah orang yang memperbaiki diri. Mukammil orang yang memperbaiki diri orang lain. Kita tak boleh memperbaiki diri kita sahaja tanpa memperbaiki diri orang lain. Orang panggil selfish. Jual ikan. Jadi kita kena perbaiki diri kita. Itu kewajipan ke atas diri. Dan kena juga memperbaiki diri orang lain. Itu kewajipan kita ke atas. Yang pertamanya kepada keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu dan keluarga kamu dari api neraka. Kita tak bolehlah kita seorang aja solat subuh, anak kita biar tak solat. Bila anak kita dah solat, kita tak bolehlah cuma kita dan anak-anak kita je solat. Kita kenalah ajak orang lain juga pergi solat. Kita nanti di akhirat, kita bukan hanya ditanya, kamu solat ke tidak? Kamu suruh dah anak-anak kamu solat? Bukan itu saja. Dia tanya 40 jiran yang hampir dengan kamu. Oh, ni yang sakit kepala. Bukan? Macam mana kita nak ajak jiran-jiran kita tu datang masjid solat? Datang masjid menuntut ilmu. Ini kewajipan ni. Ya, kewajipan. Jadi ketua-ketua kampung, penguasa-penguasa kampung, ya, tuan-tuan imam, AJK masjid, dia kena ambil peranan. Macam mana kita nak ajak orang kampung datang imarah rumah Allah? Bila kita tidak imarah rumah Allah, maka tunggulah datang azab dari Allah. Siapa yang buat kerja mengimarah rumah Allah ni, ya, Allah Ta'ala jamin di akhirat Allah Ta'ala akan bagi piala kemenangan kalau dia berjuang sampai mati. Jangan ghostan dah. Jangan elok-elok jadi peimam, besok pergi jadi kontraktor pula. Dan tinggal habis masjid-masjid. Jadi kontraktor dah apa? Jangan tinggal jawatan imam. Nak jadi Perdana Menteri pun dah apa? Jangan tinggal jawatan imam. Tapi kalau jadi Perdana Menteri, ya, dia tentu jadi imam dah. Dalam bahasa Arab, dah jadi Perdana Menteri itu namanya Amirul Mukminin lah. Tentu jadi imam dah. Dia pergi masjid mana boleh jadi imam? Tak payah pergi temurga. Bukan? Jangan dah jadi Perdana Menteri, contohnya dia tak nak jadi imam dah. Dia tak mau. Dia kena jadi imam. Dia boleh baca khutbah, dia boleh jadi imam, dia boleh pimpin dahlil. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan tinggal memperjuangkan agama itu dalam kehidupan kita. Ini wajib tuan-tuan.
Esok kita akan ditanya, kita, keluarga kita dan jiran-jiran kita. Itu yang paling utama ditanya. Kita duk rajin mari masjid, jiran kita ajak. Ajak api lah, kan tak ajak ketua rumah lah. Sekarang ni pakai WhatsApp ya. WhatsApp. Dia nak pergi kan, dia nak WhatsApp pergi ke dia kan. Tapi kita ajak. Malam ni ada ceramah. Saya masuk grup masjid ni. Ya, rajin Tuan Busi. Malam ni ada ceramah. Tuan Imam rajin ceramah. Setiap malam ada ceramah masjid kan. Dapat pahala dah agak. Itu antara ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Siapa buat kerja tu nanti sampai mati dia buat kerja. Allah bagi piala kemenangan di akhirat. Bukan kira voice line saja. Tapi juga dengan handphone kita. Tu guna dia. Sambil-sambil tengok FB, WhatsApp lah pula dakwah. Mudah-mudahan dah ada pahalanya. Itulah tasawuf. Itulah tasawuf. Tasawuf ni ialah berani bercakap atas dasar kebenaran. Tauhid mengajar mengenal Allah. Fiqh mengajar beribadah pada Allah. Tasawuf berani menegakkan hukum Allah. Bukanlah tasawuf tu cuma cerita orang tu wali. Dia wali. Jangan. Ya. Tasawuf ni mengajar kita dakwah fisabilillah, jihad fisabilillah. Antaranya menegakkan kebenaran, menyampaikan agama kepada manusia, berani kerana benar, takut kerana salah. Dakwah fisabilillah. Itulah tasawuf. Ya, tarekat tu sebahagian sahaja. Ya, sebahagian sahaja tarekat Ahmadiyah, Syatariyah, Naqsyabandiyah, Khulwatiyah, Qadiriyah, banyak tarekat ni tuan-tuan. Tarekat yang muktabar ni ada lebih 70 tarekat yang disebutkan di dalam kitab Madarijus Salikin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan kita faham tasawuf tu hanya wirid duduk dalam masjid, pergi suluk 40 hari. Bukan yang tu sebahagian saja. Ya, tapi yang lebih daripada itu ialah jihad fisabilillah. Kalau nafsu kita tu takut kepada mati, nak kerja nak pergi perang fisabilillah. Sebab tu dia sebut dalam sebuah hadis Nabi, antara dosa besar ni ada 7. Nombor 6-nya lari dari medan perang fisabilillah. Pasal apa dia lari? Pasal dia takut mati. Cuba tuan-tuan tengok kisah dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud ada 1000 orang beriman daripada Banidah nak pergi berperang dengan kafir musyrikin Mekah. Sampai di tengah jalan 300 orang balik. 300 orang balik ni siapa dah? Ini geng Abdullah bin Ubay Al-Munafiq. Dia pengaruh orang, buat apalah kita nak pergi perang, nanti kita mati, bini kita ambil harta kita, kahwin lain tu. Nanti yang menangis tak berlaku dalam kubur, dia syok. Nanya kita, jom kita balik. Jaga harta, jaga bini. Terpengaruh 300 orang dengan Abdullah bin Ubay ni. Balik. Pasal apa? Tasawuf tu nak. Takut mati, takut miskin. Tu namanya apa? Tu yang Nabi kata, di akhir zaman akan terkena penyakit ni, al-wahan. Sahabat tanya, apa itu al-wahan ya Rasulullah? Takut miskin, takut mati. Itulah zaman Nabi dah ada, dicipta oleh Abdullah bin Ubay Al-Munafiq. Habis 300 orang balik. Inilah sifat mazmumah yang paling keji. Inilah dia, takut miskin dan takut mati, takut tak dapat makan dan sebagainya, sampai lari dari perang sabilillah yang Nabi kata tu dosa besar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, kita bersyukur. Saya duduk di kampung ni, saya bersyukur. Pasal apa? Ya, saya seronok tengok masjid Imarah. Ya, ramai ni orang kampung semua kan. Ada orang daripada New York. Ada orang kampung, ramai kampung.
Setengah-setengah kampung tuan-tuan pergi buat kuliah 5 orang. Minggu depan 3 orang. Minggu lagi sekali tinggal Pak Imam. Sekali lagi Pak Imam balik. Dia yang dengar ceramah siapa dia? Musafir. Dia kesian tengok ustaz semua tuan, dia pun dengar lah. Kita tanya dia, tuan Pak Imam ni? Bukan. Tuan dari mana? Saya daripada England. Saya tengok ustaz ceramah semua tuan, dengar. Dia kata, cerita bohong ni. Bohong ya. Tapi nak cerita bagi tempat lain ya Allah. Tak ada orang nak imarah masjid. Tuan-tuan jangan terkejut. Kalau tuan-tuan pergi di satu negeri, ya, tuan-tuan singgah sembahyang maghrib, kapek ni ada gulung. Kita buka lampu, ya, kapek semua gulung, cicak semua tu, cicak sembahyang masjid. Puan ada tak? Saya pernah pergi satu negeri. Ya Allah. Ya, tak mesti sebutlah negeri mana. Ada sampai tu. Masya Allah. Bermakna apa? Bermakna dalam kampung tu manusia tidak meneranginya dengan nur. Kalau kita nak tengok dalam kampung tu ada rahmat Allah, tidak tengok masjidnya, imarah ke tidak. Kalau masjidnya ada imarah, ya, akan adalah nur dari Allah. Nur dari Allah ni macam mana? Nur maknanya petunjuk dan juga rahmat. Apa dia rahmat? Rahmat ni nikmat yang Allah Ta'ala beri dengan kasih sayang. Itu maksud kata, ya, nur dan rahmat ilahi akan turun dalam satu-satu tempat bila mereka mengimarahkan rumah Allah. Ya. Dalam sebuah hadis kursi dalam kitab Jam'us Saghirah karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Saya rasa saya sebut dah, tidak saya sebut dah, ulang kaji je lah, satu mana sebut. Kata Allah, ya Muhammad, khabarkan kepada umatmu, sesungguhnya aku selalu melambat-lambatkan azabku apabila masih ada 3 jenis hamba-Ku yang sebegini. Masih ada manusia yang 3 golongan ini. Apa dia? Yang pertama, selagi masih ada orang mengimarahkan rumah-rumahku. Rupanya siapa yang mengimarah rumah Allah, dan rumah Allah tu terimarah 5 waktu, Allah melambatkan azab. Mudah-mudahan tak terkena azab. Kampung Melayu kena, kampung ni tak kena. Satu. Yang kedua, selagi masih ada umatku, hamba-hambaku yang bertemu dan berpisah untuk menegakkan hukum aku. Yani orang yang bertemu dan berpisah, ya, kerana menegakkan majlis ilmu. Pasal apa nak menegakkan hukum Allah, kena ada ilmu. Cuba kita tengok tuan-tuan, kadang-kadang masjid tu ramai orang tapi tak ada majlis ilmu, kosong, hambar. Bukan? Rugi. Maknanya nombor 2 dia tak ada. Alhamdulillah kita ada. Nombor 3, selagi masih ada orang yang bangun sepertiga malam mendoakan kepadaku untuk kesejahteraan umat. Selagi ada orang yang bangun sepertiga malam, dia berdoa kepada Allah untuk kesejahteraan umat, bermakna apa? Bermakna tempat itu dirahmati Allah. Tuan-tuan, kita bangun buang air sekalipun pukul 4 pagi, nak sembahyang tahajud malam, sekurang-kurangnya lepas kita buat air kecil, ya dah bersih badan, kita doa kepada Allah. Ya Allah, rahmatilah aku, rahmatilah keluargaku, rahmatilah seluruh penduduk kampung ini. Ampunilah dosaku, ampunilah dosa keluargaku, ampunilah sekalian dosa-dosa orang-orang di kampung ini, dan sekalian muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati. Cuma itu dia tak buat tahajud. Yang tu dia buat. Lepas tu dia sambung tidur, continue.
Pun tak apa dah tuan-tuan, masih ada orang sebegitu, Allah Ta'ala lambatkan azab. Mudah-mudahan tak terkena azab. Ini balik-balik tengok handphone, bangun pukul 4 pagi handphone, tidur balik 4 setengah bagi jaga lagi handphone. Tak ada raja, tengok-tengok lah, dengan sampai langsung tak ada kerja ibadah yang kita buat. Itulah dia tempat hantaran ilmu tasawuf. Kita buat kerja-kerja tu bermakna kita sedang menghantarkan ilmu tasawuf kepada hati kita sebenarnya. Itu maksudnya tu, dihantarkan ilmu itu ke dalam hati manusia. Baik, habis nombor 3. Dan adapun nombor 4. Dan adapun hukumnya, ni hukum belajar tasawuf ni. Hukumnya, hukum belajar ilmu tasawuf ini, maka fardu ain atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur. Siapa saja yang sampai umurnya dan ada akal, bukan gila, maka jadi fardu ain dia belajar. Namun jaga, sebelum dia sampai umur, kita ibu bapanya fardu ain pula mengajar dia. Ku anfusakum wa ahlikum nara tadi ni. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maknanya belum anak-anak itu mencapai akil balik, dah wajib dah kita ni mengajar dia. Kalau kita tak mampu nak mengajar, pasal apa? Kita elok kita nak mengajar, anak kita ajar kita balik. Sudah. Jadi kita kena hantar di tempat mengaji. Wajib kita kena hantar di tempat belajar ilmu fardu ain ni. Jadi kewajipan mak ayah tadi. Apabila dia sudah cukup umur, dalam keadaan dia berakal, dan dalam keadaan dia masih tak tahu fardu ain, maka dia hendaklah menyelamatkan ibu dan ayah dia daripada kena azab nanti. Dia sendiri yang ada akal kena pergi mengaji. Bila anak tadi sudah pergi belajar, maka terhapuslah dosa mak ayah yang dulunya tak pernah mengajar. Pasal apa? Anak yang soleh itu menggugurkan dosa-dosa ibu dan ayah. Itulah guna anak yang soleh tu. Yang Nabi kata, idza mata bani adam inqata'a amaluhu illa thalatha. Apa dia? Apabila mati anak Adam, maka terputuslah segala amalannya melainkan 3. Apa dia? Sedekahun jariyatun, sedekah jariah. Bukan maksiat jariah, sedekah jariah. Minggu lepas kita dah cerita maksiat jariah, bukan? Yang kedua, al-ilmu yanfa'u bi, ilmu yang memberi manfaat dengannya. Ilmu apa? Terutama sekali ilmu fardu ain. Yang ketiga, waladun salihun yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan baginya. Ada tak kita tiga-tiga? Balik kena bincang dengan orang rumah kita, dengan anak-anak kita, ya. Bincang, aku ni anak seorang pun tak ada jadi al-hafiz ni, seorang pun tak ada jadi ustaz ni, macam mana kita bagi cucu kita? Ada seorang pun jadilah wakil kita kat syurga untuk kita mohon syafaat. Tuan-tuan dirahmati Allah, buka dalam kitab Bahrul Mazi. Itu syarah bagi kitab hadis Tirmizi dalam bahasa Melayu. Kalau reti bahasa Arab, boleh buka Sunan Tirmizi. Ya, Bahrul Mazi jilid yang ke-16 kalau tak salah ingatan. Kalau hadis Tirmizi, hadis yang ke-3000 kalau tak salah. 2000 lebih ke 3000. Dia sebut apa? Dia sebut di hari akhirat nanti, selain daripada Nabi yang boleh memberi syafaat, ada lagi yang boleh memberi syafaat. Siapa? Orang-orang soleh. Lagi orang yang mati syahid, yang mana dia kenal kita. Dia kenal kita masa hidup di dunia dulu. Orang soleh tu kenal kita. Sebab apa dia kenal kita? Sebab kita dulu kenal dia. Siapa dia? Barangkali anak kita.
barangkali cucu kita, barangkali adik-beradik kita, barangkali jiran kita. Ya, maka orang ni boleh memberi syafaat pada kita. Di akhirat nanti tuan-tuan, setelah manusia itu dihisab, buka dalam Quran, tafsir Al-Baqarah pun dah cerita. Dah dihisab, tiba-tiba didapati banyak salah daripada benarnya, berat yang kiri daripada yang kanan. Allah yang maha pengasih, maha penyayang ni, dia tak tulis umpan masuk neraka. Dah, Allah Ta'ala kata apa? Pergilah kamu mencari pertolongan. Dalam bahasa Arab disebut syafaat. Kita nak cari syafaat Nabi, selawat pun malas. Sehari berapa kali kita selawat? Ada tak kurang-kurang 100 kali sehari? Kalau ada, Alhamdulillah. Bermakna mudah-mudahan besok boleh bertemu Rasulullah, mohon syafaat daripadanya. Kalau ada 100 kali ya. Tak boleh selawat yang pendek, selawat yang panjang. Selawat paling panjang apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling panjang. Panjang lagi tak ada dah. Muhammad dah ada. Yang tu pun malas juga. Tak boleh nak kata apa. Bukan? Habis. Nak dapat syafaat Nabi dah susah dah. Selawat pun malas. Ada anak cucu, anak yang soleh. Bukan anak mak soleh. Anak-anak yang soleh, yang rajin pergi masjid, ialah yang azan subuh, dia yang buka pintu vacuum. Masya Allah, untunglah dapat lagu tu. Tak ada juga. Cucu dah tak? Cucu pun tak ada juga. Cucuk ada. Tu cucuk. Cicit ada tak? Cicit pun dapat. Dah mati dulu. Cicit tak tahu cerita. Cicit tak nak jumpa. Cicit tak jumpa kita. Itu dia. Ada tak jiran sebelah? Jiran sebelah yang soleh? Tak ada juga. Jiran semua dia akan kita tengok wayang belakang. Mawi. Lain tak ada lah. Hujung minggu dan duduk lagi. Tapi korang senyum tak lagi. Baik, kalau tak ada tu, ya, ada tak dia pernah makan sehidangan dengan orang soleh? Tak ada juga. Dia makan kenduri, tengok Pak Imam sana, ujung dia makan. Hoi, saya tengok muka Pak Imam. Hoi, cak kepala dia. Tak ada juga. Baik, kalau tak ada tak dia kenal orang soleh masa hidup di dunia dia? Tak ada juga. Yang dia kenal Ronaldo. Lain dalam. Habis tu, ada tak dia kenal orang yang kenal orang soleh? Ada tak dia kenal orang yang bersahabat dengan orang soleh? Oh, ada. Last sekali tu. Ada. Dia kenal siapa? Dia kenal satu orang jiran dia tu, duduk ngaji, pergi mengaji masjid. Dia duduk dengar ceramah sana. Dia kawan baik kawan tu. Kawan tu ajak dia tak mau pergi. Tapi dia kawan baik kawan tu. Kalau begitu kata Allah, adkhilhul jannah. Masukkan dia ke dalam syurga. Jangan ambil nombor 10 ni. Saya kata apa aku dah nombor 10. Asal aku dah kawan dengan Ustaz Idlan. Jangan aku tu. Kita sendiri kena jadi orang soleh lah, supaya tak banyak tanya. Satu tanya ke satu tanya tu mengambil masa bukan sekejap, tuan-tuan. Lama. Yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Sehari di akhirat terasa seolah-olah 1000 tahun di dunia. Kalau mengambil masa 10 hari, nak satu tanya ke satu tanya tu, berapa puluh tahun lah? Berapa ribu tahun? Mati kita. Mati tak mati dah. Hidup di akhirat ni antara mati dengan tak mati. Terseksanya. Ibu kan? No? Jadi itulah tuan-tuan rahmati Allah. Kita jadi yang Nabi sebut apa dia? Akhir zaman ni kun aliman au muta'alliman. Jadikan dirimu orang yang belajar ataupun jadikan dirimu orang yang mengajar ataupun orang yang belajar. Kamu selamat daripada fitnah akhir zaman. Sampai jadikan dirinya tu orang yang menyampaikan ilmu ataupun dia jadikan dirinya orang yang menuntut ilmu sampai mati.
Dia tu orang yang dijamin Allah selamat di alam barzakh, selamat di alam akhirat. Walaupun dia tak selamat hidup di dunia pada kacamata orang dunia, tapi sebenarnya dia selamat. Dia selamat sebenarnya, ya. Baik, habis. Jadi fardu ain ni tuan-tuan ada dua jenis. Satu ilmu fardu ain, satu lagi amal fardu ain. Ilmu fardu ain banyak orang boleh. Amal fardu ain tu ya susah sikit. Ramai orang boleh bercakap, saya lah. Panggil bercakap, dia bercakap tuan-tuan. Amal, dia tak tahulah amal ke tidak kan. Nabi kata apa? Di akhir zaman nanti, orang yang bercakap Islam itu, Islamnya tidak sampai pun ke kerongkongannya apatah lagi di hati. Inilah masalah dia tuan-tuan. Bukan senang nak mengamalkan ilmu yang kita belajar. Nak belajar tu pun payah dah. Nak mengamal lagi payah. Dah mengamal, nak istiqamah lagi payah. Dah istiqamah, nak ikhlas lagi payah. Dan Nabi kata, halikun nas illal alimun, wa halikul alimun illal amilun, wa halikul amilun illal mukhlisun. Binasa sekalian manusia, melainkan orang alim. Binasa juga orang alim, melainkan orang alim yang mengamalkan ilmunya. Binasa juga orang alim yang mengamalkan ilmunya, melainkan orang alim yang mengamalkan ilmunya serta ikhlas. Apa dia ikhlas? Orang yang kenal Allah. Jadi bertingkat-tingkat tuan-tuan. Dah mengaji kena beramal, dah beramal kena ikhlas. Itu kesimpulannya. Barulah diterima Allah. Ramai orang alim masuk neraka. Ramai orang alim dah beramal pun masuk neraka juga. Pasal tak ada ikhlas tadi, tak ada ma'rifatullah, tak ada mengenal Allah. Sebab itu kita mengamalkan agama ni jangan rasa cukup dengan sekadar apa yang kita amal. Kena rasa belum cukup. Aku ni kalau mati besok pagi manalah tempat aku. Dalam keadaan umur dah tua, solat pun belum khusyuk, ibadah pun belum istiqamah, tak ada pun minat yang mendalam untuk jadi orang yang arif billah. Apalah nasib aku kalau aku mati besok. Kita kena sadarkan diri kita itu. Itu namanya taibun, orang yang bertaubat. Sebenarnya orang bertaubat itu ialah ada keinsafan dalam dirinya untuk jadi orang yang arif billah. Nak kenal Allah ni wajib. Ya, nak kenal Allah ni kena ada ilmu. Kena menuntut ilmu dengan istiqamah itu. Orang alim pun boleh masuk neraka, kau jangan duk main. Orang alim pun boleh masuk neraka. Bahkan Nabi kata ada setengah orang alim digelarkan Dajjal. Wal'iyadzubillah. Ya. Ana min ghairi Dajjal akhwafu alaikum qabla Dajjal. Fayaqulu man huwa ya Rasulullah. Qala Nabi ulama usul. Masya Allah. Nabi kata, aku terlebih takut di kalangan kamu akan terbitnya Dajjal sebelum Dajjal yang sebenar. Maka para sahabat bertanya, siapa dia itu ya Rasulullah? Nabi kata, ulama usul, ulama jahat. Ya, ulama yang sanggup bercakap, memutar-mutarkan lidah mereka, memutar-mutarkan hukum agama kerana nak mencari untung dunia dengan upah yang samanan qalilan, upah yang tak seberapa pun. Ini dalam hadis pun ada sebut, dalam Quran pun ada sebut. Baik. Jadi kita yang sudah ada perasaan nak kepada keselamatan dunia akhirat ni, ya, jangan lupa doa yang dipesan oleh ulama-ulama seperti mana firman Allah Ta'ala yang kita baca minggu yang bukan panjang pun, pendek hari-hari baca.
Hari-hari tuan-tuan pun dah hafal semua dah baca ni. Ulama-ulama sufi tak tinggal baca doa ni hari-hari. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ini ya Tuhan kami, janganlah kau palingkan hati kami setelah kau kurniakan hidayah kepada kami. Ya, orang sufi dia baca doa ni berulang-ulang. Dia tengah buat kerja duk baca. Pasal apa? Takut terpaling. Orang Kedah kata terbalik piang, no? Tak pernah duduk Kedah dah lah. Masa muda, Masya Allah, dia pergi masjid tak berhenti, sampai tidur masjid, sampai mak main panggil, Idlan, balik, kumpul masjid di rumah kau ke? Baliklah. Tiba-tiba umur 50, tak pergi masjid dah. Mana pergi? Dan lagi. Terbalik piang. Tu tak mau. Ni contoh Ustaz ni, contoh. Nampak contoh siapa ni? Dia seorang muda tak kahwin, kena bagi kahwin. Takut dia terpikat dekat orang minah roh mana, habislah. Jadi itulah hikmah doa tu, ya. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, janganlah kau palingkan hati kami setelah kau kurniakan hidayah kepada kami. Pasal apa? Pasal banyak orang bila umur dah lebih, dia terbalik. Macam kisah Qarun, macam kisah Bal'am bin Ba'ura, macam kisah Barsisa. Wal'iyyazubillah, thumma wal'iyyazubillah min zalik. Lonceng dah bunyi. Satu lagi bunyi. Satu lagi. Baik. Kita baca nombor 5. Dan adapun tempat ambilnya, maka daripada Quran yang mulia dan hadis Nabi SAW. Jadi ilmu tasawuf ni bukan rekaan ulama seperti mana tuduhan Wahabi perlih. Ada seorang Ustaz Wahabi perlih, dia kata ilmu tasawuf ni kotak macam ayat cak. Mana dengar Ustaz? Oh mak, kuat sungguh dia Wahabi dia. Baik, kita nak jawab ilmu tasawuf yang kita duk belajar, yang kita amal ni bukan rekaan ulama, tapi datang disebut dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Contohnya apa dah? Ilmu tasawuf kan suruh kita solat khusyuk. Mana habisnya? Qad ablahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Tasawuf khusyuk tu. Bukan? Lagi apa lagi? Tasawuf suruh sabar. Quran kan sebut innallaha ma'as-sabirin. Quran at-tasawuf suruh syukur. Kan Quran pun sebut wa qalilun minasyakirin. Semua ambil daripada Al-Quran. Mana ada reka sendiri. Maka inilah tuduhan membuta-tuli oleh golongan Wahabi kepada golongan ahli sunnah wal jamaah yang mengamalkan ilmu tasawuf. Kita ni walaupun tak boleh nak buat, tapi jangan tolak. Bila dah tak mau buat, tolak pula, jadi apa? Jangan ditolak. Tak boleh buat, ngakulah kita lemah. Minta tolong dengan Tuhan, biar Allah Ta'ala jadikan kita orang yang dapat beramal. Jangan ditolak. Dan keenam, dan ada pun namanya, maka ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf iaitu ilmu yang membicarakan tentang kebersihan hati. Maka banyak ulama-ulama memberi pendapat apakah asal makna tasawuf. Jadi kalau orang kata tasawuf ni cuma zaman-zaman salafus soleh, zaman Nabi tak ada, maka tolong buka sejarah. Zaman Nabi dulu ada lebih kurang 400 orang yang kerjanya iktikaf kat masjid. Antaranya ialah Sayyidina Abdul Rahman As-Sukhti, yang digelarkan juga Abu Hurairah. Ya. Jadi mereka ni sentiasa beriktikaf di masjid. Kerjanya apa dia? Menuntut ilmu dan beramal ibadah. Dan kebanyakan ilmu-ilmu yang kita ada pada hari ni seluruh dunia duk amal ilmu-ilmu Islam daripada mereka inilah, yang orang yang duduk kat masjid.
Nabi SAW menggelarkan mereka Ahlus Sufah. Sufah tu sufi ya. Jadi Nabi sendiri dah menyebutkan Ahlus Sufah. Maka sufi itu datang daripada hadis Nabi. Cuma dia bunyinya sufi. Jadi kalau orang kata tasawuf tak ada zaman Nabi, nampak kejahilan dia mengenai sejarah Islam, tarikh Islam. Dia cuba ingat tarikh lahir dia. Tarikh Islam dia tak ingat. Sejarah Islam dia tak tahu. Kalau dia hentam pada kita ni, tak ada punca mengamalkan tasawuf dan belajar tasawuf. Wa'iyyazubillah. Itu sebenarnya tanda-tanda kejahilan. Maka jangan kita terpengaruh dengan puak-puak yang menolak ilmu tasawuf ini. Tuan-tuan dirahmati Allah, sebenarnya yang menolak ilmu tasawuf ini bukan hanya golongan yang bukan ahli sunnah. Terkadang di kalangan orang ahli sunnah pun tidak mahu ilmu tasawuf. Tidak mahu ilmu tasawuf. Bukan kata tidak mahu belajar. Mereka tidak mahu menerima adanya ilmu tasawuf dalam Islam. Ini yang menyebabkan kita jadi kacau bila nak terangkan tentang ilmu tasawuf kepada mereka. Sebab ada orang Islam yang katanya bermazhab Syafi'i, yang katanya tauhid Asy'ariyah, tasawufnya tak mau. Ada tuan-tuan golongan yang macam ni. Negeri Sembilan bukan tak ada, Balik ada. Balik ada. Sebab apa? Barangkali dia sudah terbelajar syibih Wahabiyah. Itulah sebab mereka menolak ilmu ini. Dia belajar fiqh Imam fiqh Syafi'iyah, tapi juga dia belajar fiqh Wahabiyah. Sebab tu mereka menolak ilmu tasawuf. Jadi kalau kita jumpa orang macam ni, jangan terkejut. Memang ada puak ni. Memang ada puak ni. Bukan zaman sekarang saja tuan-tuan. Sejak zaman tahun 700 Hijrah lagi sudah ada timbul puak macam ni. Ya. Tahun 700 Hijrah tu zaman siapa tu? Zaman Imam Taqiyuddin As-Subki, pengarang kitab Jam'un Jawami'. Jam'un Jawami' itu kitab usul fiqh mazhab kita Syafi'i. Itu kitab Tok Mufti yang ada. Orang dulu kalau tak boleh baca kitab tu tak jadi mufti. Orang dulu dalam zaman ulama dulu kan. Kami dulu belajar lah Ustaz. Baca sikit ya Ustaz. Tu baca lagi ya tak ti. Susah baca kitab tu. Satu lagi kitab Ashbah wal Nazair. Itu pun kitab usul fiqh mazhab kita Syafi'i. Kalau orang duduk Mesir, dia belajar. Orang ambil syariah tahun 5 belajar kitab. Ada pondok ni belajar agak lah. Belajarlah sikit-sikit. Sikit tak ada. Kita berhentilah. Tocing 2 kali dah bunyi kan. Jadi kita berhenti, insyaAllah kita sambung tuan turun tanda. Kemudian katanya dan ketahui olehmu bahawasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji ila akhirih wallahu a'lam wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wallahu a'lam. Ada soalan ke? Ada soalan? Tak ada. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa lilmuslimina ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik ya Fattah ya Razzaq. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله منا ومنكم.